Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Linda. Hari ini anak-anak bersama dengan Cikgu Linda di dalam kelas sejarah tingkatan 2. Anak-anak tahu tak apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Hari ini kita akan melihat bagaimanakah Kesultanan Melayu Melaka yang kita tahu pada suatu ketika dahulu mencapai kegemilangan dan kemasyhuran sehingga dikenali ke serata dunia. Pada topik sebelum ini, anak-anak telah mempelajari faktor-faktor dan aspek-aspek kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Pada kelas hari ini, kita akan fokuskan di bahagian akhir, iaitu kejatuhan kegemilangan Melayu Melaka. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka, anak-anak jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kelas Cikgu Linda. Assalamualaikum. Bersama dengan Cikgu Linda dalam kelas sejarah. Hari ini Cikgu Linda akan ajar 5.3 iaitu subtopik terakhir di dalam bab 5 Kesultanan Melayu Melaka. Kita akan lihat pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka. Anak-anak kenal tak siapa ini? Pernah tengok tak? Ya, inilah Alfonso di Albuquerque, iaitu governor dan juga dia adalah ketua Nakhoda Portugis yang datang ke Melaka. Anak-anak pernah tak lihat replika kapal ini? Siapa pernah lihat? Inilah kapal Flor de la Mar ataupun Flower of the Sea yang digunakan oleh Alfonso de Albuquerque yang berlayar daripada Gua India untuk menyerang Melaka. Nampak besar kan kapal ini? Bila besar, kuatnya kapal ini nak berlayar daripada India datang ke negeri Melaka. Betapa jauhnya perjalanan mereka. Inilah kapal yang digunakan oleh Portugis. Sekarang kapal ini tidak lagi digunakan dan kini ia dijadikan pameran di Melaka. So kalau anak-anak pernah pergi ke Melaka, mesti pernah sampai tempat ni kan? Anak-anak pernah lihat kan? Inilah Muzium Samudra yang digunakan. Yang dijadikan muzium oleh pihak Muzium Melaka, menjadikan kapal ini sebagai muzium untuk pelancongan, memberi manfaat kepada rakyat-rakyat dan juga masyarakat untuk melawat ke muzium ini kerana terdapat pelbagai jenis informasi yang berkaitan sewaktu Kesultanan Melayu Melaka. Mari kita lihat pengenalan terlebih dahulu berkaitan dengan topik ini. Seperti yang anak-anak telah pelajari pada subtopik 5.2, anak-anak telah tahu kan? Pada sebelum ini, Melaka telah mencapai zaman kegemilangan dan zaman kemasyhuran. Namun, kejatuhan Melaka ini telah berlaku pada tahun 1511, di mana kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka berakhir apabila Melaka diserang oleh Portugis. Bermulalah serangan Portugis pada tahun 1511 dan penaklukan ke atas Melaka itu. Sebab yang kita tahu, seperti yang anak-anak tahu, anak-anak telah pelajari di waktu sekolah rendah, kenapa Portugis datang ke Melaka pada mula-mulanya kan? Namun, diserang sebanyak 3 kali. Serangan yang kali ketiga itu membolehkan Portugis menawan
Melaka. Di mana serangan pertama dan serangan kedua kita berjaya menentang Portugis. Dalam menghadapi serangan Portugis, Kesultanan Melayu Melaka telah menggunakan pelbagai strategi untuk menghadapi Portugis ini. Kita bukannya orang kata apa, askar-askar kita tidak lemah. Askar-askar kita semuanya berjiwa kental. Mempunyai semangat patriotik untuk mempertahankan Melaka. Dengan itu, Kesultanan Melayu Melaka telah menggunakan pelbagai strategi untuk menangkis serangan Portugis. Kita akan pelajari strategi-strategi yang digunakan oleh Kesultanan Melayu Melaka dalam menghadapi serangan Portugis. Bayangkan, 3 kali Portugis datang serang kita. Kali pertama dan kali kedua Melaka menang. Apakah strategi yang Melaka gunakan? Seterusnya kita akan lihat faktor dalaman. Apakah faktor dalaman yang menyebabkan berlakunya serangan Portugis? Kita ada dua. Yang pertama masalah kepimpinan dan yang kedua adalah masalah perpaduan. Kita akan lihat yang pertama dahulu. Di mana pada waktu ini Sultan Mahmud Shah dan pembesar terdapat kelemahan dalam mentadbir negeri Melaka. Maksudnya dia tak pandai mentadbir. Pentadbiran dia lemah, pemerintahan dia lemah dan ekonomi dia juga tidak bagus pada waktu ini. Kemudian berlaku amalan pilih kasih, rasuah dan penyelewengan dalam pentadbiran. Sebab apa? Sebab lemah tadi kan. Sebab Sultan Mahmud Shah sendiri tidak pandai menguruskan. Tidak pandai mentadbir negeri sendiri. Maka di situ akan berlakulah rasuah dan penyelewengan di kalangan pembesar dan pilih kasih. Selain daripada itu, berlaku juga perbalahan sama sendiri di kalangan pembesar. Yang mana pembesar tak puas hati, dia nak merebut tahta ataupun nak merebut jawatan. Pada masalah perpaduan, di sini berlaku kerana rakyat tidak bersatu padu. Rakyat di negeri Melaka sendiri tidak bersatu padu. Maksudnya daripada sistem tadilah kat sini. Bila sultan sendiri tidak pandai mentadbir, maka di sini rakyat akan rasa susah. Sebab itulah mereka tidak saling bersatu padu di antara mereka sendiri. Yang kedua, berlaku persaingan kuasa antara pembesar-pembesar Melaka yang menyebabkan perpecahan. Ini kalau nak tahu apa yang berlaku sebenarnya, boleh tengok cerita Tun Fatimah. Di mana dia kata pembesar nak jawatan, berebut jawatan bendahara kan. Yang ketiga, askar upahan dari luar yang tidak taat setia kepada Melaka. Di mana sebelum ini askar-askar ini menunjukkan taat setia pada zaman sultan-sultan sebelum Sultan Mahmud Shah. Tetapi pada Sultan Mahmud Shah berlaku komplot dalaman. Ada juga pembesar yang menyampaikan maklumat Melaka itu kepada orang lain. Suka bocor rahsia lah. Maksudnya ada orang yang tidak tidak jujur. Sanggup jadi talam dua muka dan akhirnya itu yang menyebabkan Melaka sendiri itu diserang oleh Portugis. Mari kita lihat bagaimanakah serangan Portugis berlaku ke atas negeri Melaka. Yang pertama, sebenarnya pada mulanya pada tahun 1509, wakil Portugis ataupun pedagang Portugis ini datang untuk mencapai kekayaan, di mana untuk menguasai perdagangan dan juga keagamaan. Matlamat dia pada waktu itu nak mencapai kekayaan untuk aktiviti perdagangan. Apabila keagamaan
dia adalah untuk menyebarkan agama Kristian di negeri Melaka. Dan apabila dia mencapai kekayaan menguasai pelabuhan Melaka yang hebat itu, maka dengan mudah Portugis dapat mencapai kemasyhuran. Okey, ini pada mulanya kita kata matlamat Portugis untuk ke negeri Melaka pada tahun 1509. Dia juga nak mengawal perdagangan rempah yang berlaku di pelabuhan Melaka. Di samping itu nak menyebarkan agama Kristian yang tadi cikgu cakap itulah kan. Yang keempat, selain menyebarkan agama Kristian, dia akan menghapuskan penguasaan pedagang-pedagang Islam. Pedagang-pedagang Islam ini datangnya daripada negara-negara Arab. Negara-negara Arab akan datang ke Melaka membawa rempah ratus. Ke negeri Melaka. Sebab itulah tadi Portugis ini nak matlamat ini, nak apa tadi kan, nak mengawal perdagangan rempah ratus. Nampak? Nak menghapuskan penguasaan pedagang-pedagang Islam di negeri Melaka. Inilah tadi. Di mana Melaka, di mana pada mulanya Lopez de Esquerra datang ke Melaka untuk memulakan hubungan Melaka dan Portugis pada tahun 1509, iaitu 11 September. Kemudian di sini berlaku satu krisis yang menyebabkan wakil Portugis, askar Portugis tadi, wakil-wakil Portugis tadi ni ada yang kena tangkap dan masuk dalam tahanan Melaka. Pada 1511, Alfonso de Albuquerque tadi datang naik kapal besar dia kan. Datang naik kapal besar bersama dengan askar-askar dia. Datang ke negeri Melaka untuk berunding dengan Sultan. Tetapi pada waktu ini Sultan tidak bersetuju di atas rundingan yang berlaku. Maka oleh itu Alfonso de Albuquerque ini mulalah melakukan serangan ke atas negeri Melaka. Di mana sebenarnya berlaku serangan sebanyak 3 kali pada tahun yang sama. Pada serangan pertama, Melaka menang. Pada serangan kedua, Melaka juga menang. Dan pada serangan kali ketiga, Melaka tewas. Apabila kemenangan kali pertama dengan kedua itu Melaka menang, Portugis tidak berpuas hati. Mereka serang lagi Melaka. Mereka serang lagi Melaka. Dan serang lagi Melaka. Dan apabila Portugis menang, Melaka tewas. Akhirnya Melaka dapat ke tangan Portugis. Serangan itu berlaku pada 25 Julai 1511, 10 Ogos 1511 dan juga yang terakhir 24 Ogos 1511. Berlaku serangan sebanyak 3 kali iaitu Julai dan Ogos. Bulan Ogos berlaku 2 kali. Lihatlah gambaran yang dilukis pada suatu masa dahulu. Serangan di antara Portugis ke atas kota Kesultanan Melayu Melaka. Cuba anda bayangkan serangan ini di mana Portugis bersama dengan kapal-kapal yang datang dengan banyaknya daripada gua, datang daripada arah laut menyerang Melaka. Dengan betapa susahnya, betapa saat genting berlaku pada waktu ini. Seperti yang kita lihat di gambar ini, kita ada strategi yang digunakan oleh Kesultanan Melayu Melaka. Kita ada tentera bergajah. Kita letakkan, nampak di sini adalah kayu-kayu kayan sebagai benteng pertahanan. Gambaran Portugis menyerang Melaka daripada arah laut.
Ya, yang ini pun gambaran Portugis menyerang Melaka, nampak? Okey kan? Okey, Portugis datang naik sampan kecil, okey, sebab daripada laut ni cetek turun ke sini, tak boleh bawa kapal besar. Okey, inilah, okey, nampak tak? Strategi yang digunakan oleh pihak Kesultanan Melayu Melaka. Kayu-kayu kayan, nampak kayu-kayu kayan ini? Okey, kayu-kayu kayan yang dicocok-cocok di tepi pantai. Selain itu kita ada meriam-meriam yang akan disusun. Okey, nampak tak meriam 1 di sini? Meriam 2, maksudnya di tepi sepanjang pesisiran pantai ini akan ada meriam-meriam dan juga kotak-kotak serbuk meriam yang akan berada di bersama dengan meriam. Okey, nampak bagaimana kapal-kapal Portugis di lautan ini. Okey, di sini di laut ni kan. Okey. Ditembak meriam ini oleh pihak Melaka. Okey. Okey, bila kita tembak dia, musnahlah kapal itu. Maksudnya berkuranglah kapal-kapal askar daripada Goa yang mewakili Portugis. Ini pun gambaran Portugis menyerang Melaka. Seterusnya, kita lihat pula bagaimana Melaka menghadapi serangan Portugis. Apakah strategi yang digunakan oleh Melaka? Kaedah pertama yang digunakan oleh Melaka adalah Melaka menggunakan lancaran dan perahu berapi. Kedua, tembakan meriam bertalu-talu dari pantai. Seperti dalam gambar sebelum ini, daripada arah pantai ada meriam. Okey. Yang ketiga, Melaka menggunakan tentera bergajah. Dan yang terakhir, pertahanan Melaka diperteguhkan dengan kayu kayan dan juga pelbagai jenis meriam serta peti-peti besi serbuk peluru yang berada di kawasan pantai. Seperti gambar yang cikgu tunjuk tadi. Okay, ini adalah lancaran dan perahu berapi yang digunakan oleh Melaka. Kita ada juga tentera bergajah Melaka. Okay, ini adalah meriam-meriam yang digunakan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dalam menghadapi serangan Portugis, iaitu Lelaren Taka. Ini juga adalah meriam di mana ia pernah digunakan oleh Hang Tuah. Okey, di mana ia ada simbol padi, kini ada tersadar di pantai India, yang mana pernah dirampas oleh Portugis untuk membawa pulang ke Goa pada waktu itu. Okey, selepas Portugis dapat menawan Melaka, banyak barang-barang berharga daripada Kesultanan Melayu Melaka dibawa balik ke Goa, di mana menurut pengkaji terdapat 5 buah kapal besar yang membawa barang-barang Kesultanan Melayu Melaka. Tetapi kapal yang ketiga, iaitu kapal Flodimar ini, yang mempunyai barang berharga yang banyak. Okey, kemudian kapal yang ketiga itu juga karam. Okey, maka 4 kapal lagi berjaya sampai ke Goa, dan inilah okey, kita kata meriam Hang Tuah yang dibawa pulang ke Goa dan selamat sampai di sana, dan akhirnya ia dijadikan tinggalan di pantai India. Okey, menurut catatan Portugis lagi, dia kata Melaka mempunyai pelbagai jenis senjata api, di mana tentera Melaka menyediakan kelengkapan yang hebat juga untuk menentang Portugis pada waktu itu. Ini contoh meriam yang digunakan. Menurut catatan Portugis juga, dia menyebut bahawa senjata api boleh dipikul dengan bahu serta meriam gergasi milik Sultan Melaka. Senjata api itu boleh dipikul dengan bahu daripada satu tempat ke satu tempat. Contohnya di pantai kan, susun datang daripada Istana Melaka, bawa ke pantai. Daripada sepanjang pantai itu susunlah
Okey, meriam-meriam untuk menghala ke tembakan tadi kepada kapal-kapal Portugis. Okey, maksudnya bila dipikul di atas bahu itu kita kata tidaklah berat mana kan, sebab ia boleh dipikul dengan bahu, serta meriam gergasi ini juga boleh dipikul menggunakan bahu. Okey, bawalah 2-3 orang, 2 orang bawa kan. Okay, ni contoh pakaian ataupun contoh-contoh tentera Melayu era Melaka. Ni tadi yang dikatakan tentera bergajah kan. Ni ada yang berkuda. Ni ada senapang. Okay, senapang pun kita ada juga. Ni kemudian kita ada tombok, kita ada pedang, kita ada panah. Okay. Macam-macam yang kita ada sewaktu era Melaka. Okay, tentera-tentera Melayu Melaka zaman dahulu. Sekarang kita akan lihat perjuangan mengembalikan kedaulatan. Apa yang dilakukan oleh Kesultanan Melayu Melaka ataupun apa yang dilakukan oleh Sultan untuk mengembalikan kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka. Anak-anak sudah tak maklum ya, Kesultanan Melayu Melaka berakhir pada 24 Ogos 1511 iaitu serangan kali ketiga. Melaka jatuh ke tangan Portugis, maka bermulalah era Portugis di negeri Melaka. As Portugis menawan Melaka, Sultan Mahmud Shah telah membawa diri berundur daripada Melaka ke beberapa wilayah naungannya serta jajahannya. Kemudian dia bersemayam di Bentan. Antara tahun 1515 hingga 1519, Sultan Mahmud telah melakukan 3 kali serangan untuk mendapatkan Melaka semula. Tetapi sebanyak 3 kali itu beliau gagal untuk menawan kembali Melaka. So, daripada sini kita dapat lihat walaupun jauh di Bentan, tetapi negeri Melaka adalah negeri, orang kata apa? Negeri kita kan. So, dengan itu Sultan berusaha untuk mengembalikan, untuk dapatkan kembali negeri asalnya. Okey, di bawah jajahannya sebelum ini. Okey, tetapi malangnya 3 kali serangannya untuk dapatkan Melaka itu, maksudnya beliau tewas. Pada tahun 1526, pusat pemerintahan Sultan Mahmud Shah di Bentan telah dimusnahkan oleh Portugis. Cuba fikir. Kenapa Portugis musnahkan tempat Sultan Mahmud Shah? Sebab Portugis tak nak Sultan Mahmud Shah ni datang serang Melaka lagi. Tak nak datang ke Melaka untuk mendapatkan balik negeri dia. Sebab itulah sebelum Sultan Mahmud Shah datang lagi dan lagi, maksudnya buat serangan banyak kali, Portugis kata kita perlu musnahkan pusat pemerintahan Sultan Mahmud Shah terlebih dahulu. Barulah Sultan Mahmud Shah ini tidak boleh untuk serang Melaka atau untuk dapatkan kembali Melaka. Selepas pusat pemerintahan Sultan Mahmud Shah tadi dimusnahkan oleh Portugis, Sultan Mahmud Shah berundur ke Kampar, dan 2 tahun kemudian pada 1528 Sultan Mahmud Shah mangkat. Dan yang terakhir dalam perjuangan mengembalikan kedaulatan, legasi kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka diwarisi dan diteruskan oleh Kesultanan Johor Riyad. Inilah gambaran tadi ya anak-anak, daripada Melaka kan, daripada Melaka dia pergi ke kawasan negeri-negeri naungan, ke negeri-negeri jahan. Nampak tak? Ingat tak tadi dia cakap? Daripada Melaka, sebelum dia pergi ke Bentan, dia pergi ke negeri-negeri naungan dan kawasan-kawasan jajahan Melaka. Kemudian di akhirnya barulah dia bersemayam di
Bentan. Di Bentan di sinilah lama duduknya kan. Okey. Tetapi di Bentan ini walaupun Sultan Mahmud Shah di sini, tetapi pada masa yang sama beliau masih memikirkan strategi untuk mendapatkan negeri Melaka. Okey. Maksudnya walaupun di mana sahaja Sultan Mahmud Shah berada, Portugis tetap akan serang Sultan Mahmud Shah tadi. Okey, sebab dia tahu selagi Sultan Mahmud Shah tak mangkat, Sultan Mahmud Shah akan berusaha untuk mendapatkan kembali Melaka. Okey, akan berjuang berhabis-habisan. Okey, sebab itulah at the end tadi kita tengok walaupun 3 kali Sultan Mahmud Shah menyerang Portugis di Melaka, tapi 3 kali tu kalah. Okey, so Portugis at the end menghancurkan pusat pemerintahannya di Bentan. Okey, bila di Bentan ini pecah, maksudnya kata musnah, Sultan Mahmud Shah beralih ke Kampar. Di Kampar ini kata apa, dah tidak berlaku serangan lah, Sultan Mahmud Shah dah tua kan. Okey, dan akhirnya pada 1528 beliau mangkat. Okey, walaupun Melaka berjaya ditawan oleh Portugis, tetapi sebenarnya ia menunjukkan bahawa Sultan Melaka tidak melepaskan Melaka itu dengan cara yang mudah. Okey, selagi boleh. Okey, seperti yang berlaku sebelum ini, kita tengok Melaka diserang oleh Portugis sebanyak 3 kali. Okey, selagi boleh kita akan mempertahankan negeri kita daripada diserah secara mudah kepada orang luar ataupun kuasa luar. So kita di antara rakyat dan juga pembesar perlulah bersatu padu, perlulah sehati sejiwa. Okey, perlulah mempunyai semangat patriotisme yang tinggi, okey, untuk menjaga negara kita atau negeri kita daripada dijajah, okey, ataupun daripada dikuasai oleh orang luar. Okey, betapa rakyat, askar, sultan pada waktu itu mempunyai semangat yang tinggi untuk mempertahankan tanah airnya. Ya, seperti yang cikgu cakap tadi, walaupun Kesultanan Melayu Melaka kalah ataupun tewas di tangan Portugis, perkara ini perlu dijadikan iktibar kepada kita semua, kepada masyarakat umumnya. Okey, kita perlu memelihara perpaduan rakyat kita. Kita perlu bersatu padu. Okey, kita perlu mementingkan kerjasama yang baik di antara masyarakat di negara kita. Okey, kita tidak mahu ada rakyat yang bersekongkol dengan negara luar. Kita tidak mahu ada rakyat yang sanggup memecahkan ataupun memaklumkan perkara-perkara yang sulit kepada orang luar. Sebab itulah segala perkara, segala maklumat yang berkaitan dengan negara kita atau negeri kita, kita tidak boleh dedahkan kepada orang sesuka hati. Okey, sebab apa? Sebab kita tak nak macam ni lah. Kita tak nak negara luar datang menguasai negara kita. Sebab tu kita perlu mempertahankan tanah air kita daripada dijajah oleh kuasa luar. Walau bagaimanapun, walaupun berakhirnya legasi Kesultanan Melayu Melaka ini, di mana selepas kemangkatan Sultan Mahmud Shah pada tahun 1528, ia diteruskan oleh Kesultanan Johor Riau. Oleh itu, kita perlulah menjaga keamanan negara kita kini, ya. Elakkanlah daripada berlaku perpecahan antara kaum. Okey, yang mana dengan berlakunya perpecahan ini, okey, ia boleh menjadikan negara kita ia boleh mengancam perpaduan dan keamanan negara kita. Okey, perpaduan ini sangat penting untuk diterapkan di kalangan generasi-generasi muda sehingga kini.
kita sebagai masyarakat perlulah bertolak ansur dan bertoleransi di antara kaum-kaum ataupun kita kata antara masyarakat di negara kita. Sebab perpaduan itu penting untuk menjamin keamanan negara. Oleh itu, kita sebagai generasi muda, jagalah negara kita. Jangan sampai negara kita dijajah oleh negara luar. Jangan jadikan peristiwa yang sebelum ini pernah berlaku, ia berulang kembali pada generasi awak. Awak adalah tonggak negara dan tonggak masa depan untuk menjadikan negara kita lebih maju, lebih gemilang, tetapi tiada kuasa luar yang akan menjajah negara kita. Okey? Cikgu rasa sampai di sini sahaja video cikgu. Pelajaran kita pada hari ini, cikgu harap anak-anak murid dapat memahami tentang berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka ini, di mana ada faktor-faktor yang menyebabkan kejatuhan Melaka. Dan apakah strategi yang digunakan oleh Kesultanan Melayu Melaka, dan bagaimanakah Sultan Mahmud Shah mengembalikan perjuangannya, walaupun ianya tidak berjaya mendapatkan kembali Melaka pada hayatnya. Sehingga kita berjumpa lagi pada video seterusnya. Jangan lupa teruskan menyokong channel Cikgu Linda. Dan jangan lupa subscribe, like dan share. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.